kepada qasar apabila pun sampai ke satu-satu tempat. Contohnya ialah yang itu nanti akan juga saya nyatakan. Cuma yang pentingnya ialah apabila kita bermusafir, atas apa juga tujuan dan niat sekalipun, cuma adalah sedikit pendetailan yang menyatakan kalau sekiranya dia pergi, di pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan kalau dia pergi musafir, tapi tujuan itu memang terang-terang, tujuan itu ialah untuk perkara-perkara yang berdosa, perkara-perkara yang bersifat maksiat dan sebagainya, maka dia tidak dibenarkan untuk qasar salat. Contohlah, saya bagi contoh. Kalau pergi ke Amsterdam, hanya nak pergi ke red light district saja. Ambil contoh. Ya. Mereka tak tahulah. Yang tahu tu tolong bagi tahu tak tahu. jangan kedekut ilmu. Kena beritahu. Maka yang itu juga tidak dibenarkan. Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan dalam satu hadis yang lain, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah keluar bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam fi umrah fi Ramadan. Keluar untuk mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Fa aftara wa sumtu. Baginda sallallahu alaihi wasallam buka puasa. Puasa Nabi buka puasa. Wa sumtu. Aisyah kata aku puasa. Aku tak buka pun puasa terus saja. Tapi Nabi buka puasa. Wa qassara, Nabi pun ringkaskan solat yang 4 rakaat jadi 2 semasa musafir itu. Wa atmamtu. Aisyah kata aku buat solat 4 rakaat juga, dia tak buat 2 macam Nabi. Faqultu, maka Aisyah pun berkata, bi abi wa ummi, demi ibu dan ayahku, ayah dan ibuku, aftarta wa sumtu. Kamu wahai Rasulullah, kamu buka puasa tadi, tapi aku terus juga puasa. Wa qasarta wa atmamtu. Engkau pendekkan solat 4 rakaat jadi 2, aku tak buat, aku buat juga 4 rakaat, lengkapkan. Faqala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan jawapan, ahsanti ya Aisyah. Wahai Aisyah, baik kamu, bagus kamu, hebat kamu, well done. Kalimahnya. Ya ahsanti ya Aisyah, bagus kamu wahai Aisyah. Artinya Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan larangan, bahkan memuji apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dua-dua boleh. Hanya kena kita qasar pun tak apa, buka puasa ketika musafir, ataupun kita tidak, kita buat secara komplit, secara penuh. Dan hadis ini, hadis hasan, ada dalam kitab Nailul Awtar. Ada 4 perkara yang kalau boleh saya kongsikan secara ringkas tentang qasar ini. Yang pertamanya ialah al-masafatul lati yajuzu fiha al-qasar. Jarak yang berapa jauh yang boleh ataupun membolehkan kita itu untuk qasar, kita ringkaskan solat. Yang kedua ialah na'us safar alladhi tuqassir fihi as-salah. Jenis sembahyang apa yang dibolehkan untuk kita mengqasarkan ataupun ringkaskannya. Yang ketiganya ialah al-mawdi' alladhi yabda'u minhu al-musafir bil qasr. Daripada mula mana ataupun which point selepas kita keluar daripada rumah kita, seawal mana minima yang kita dibenarkan untuk qasar sembahyang. Dan yang keempatnya miqdaruz zaman alladhi yuqassir fihi idza aqama al-musafir fi mawdi'. Bila kita pergi contohnya ke Manchester, kita pergi ke Leeds, kita pergi ke Bradford dan sebagainya, kita sampai kat tempat itu, berapa lama tempoh bila kita dah sampai, kita duduk di Manchester, kita duduk di Glasgow, berapa lama pula yang dibenarkan untuk kita ringkaskan yang 4 rakaat jadi 2. Datang dari Malaysia, datang ke sini UK, tengok anak-anak untuk grad dan sebagainya, konvo ke apa ke, ataupun untuk berjalan-jalan macam tadi. Datang sini, berapa lama yang boleh untuk kita qasar salat? InsyaAllah, selagi ada masa, saya cuba ringkaskan dan kalau boleh kita kongsikan. Yang pertama ialah jarak. Para ulama berikhtilaf tentang jarak, berapa lama yang boleh ataupun berapa jauhkah yang disyaratkan, yang dibolehkan untuk seseorang itu qasar. Bukan jamak ya, dia qasar, ringkaskan. Faqala al-Hanafiyah, daripada pandangan pengikut mazhab Hanafi, menyatakan aqallu ma tuqassir fihi as-salah masiratu 3 ayyam wa layaliha min aqsari ayyam as-sanah fil bilad al-mu'tadilah. Iaitu tahap ataupun jarak yang paling minima yang melayakkan seseorang untuk qasar, untuk ringkaskan sembahyang itu daripada 4 kepada 2,
ialah masirah perjalanan 3 hari 3 malam. Perjalanan 3 hari 3 malam daripada satu negara ataupun satu tempat ke negara lain yang berada dalam zon waktu yang sama. Al-bilad mu'tadilah, zon waktu yang sama. Bukan macam kalau kita, pengalaman saya daripada KL, kita pergi ke LA 18 jam dan kita untung 1 hari. 18 jam tapi kita tetap sampai sana pada tarikh yang sama. But then, on the other side, daripada sana balik ke Malaysia ataupun daripada UK kita balik, kita akan rugi 1 hari. Ini cerita around the world punya TV. So, pada tempat yang sama, perjalanan itu ialah perjalanan yang kadarnya, kadar dulu 3 hari 3 malam, tapi jangan berhenti di situ. 3 hari 3 malam, bisairil ibil wa masyil aqdam. Kalau menaiki kenderaan masa dulu, kenderaannya apa? Naik unta ataupun berjalan kaki. 3 hari 3 malam lah sampai. Belum cerita lagi bab kereta. Kereta pun belum cerita lagi. Saya punya kereta laju tak 3.0, saya tak ambil kereta yang bawah 3cc. Okey. Yang itu tidaklah dia dikira sebagai 3 hari 3 malam. Itu kadar. 3 hari 3 malam artinya sampai ke Russia dah kereta tu. Ataupun mungkin laju lagi. Haji Zainal, buat Haji Zainal dia sayu dah. Ini kiranya macam yang last untuk dia malam ni. Dia kata dia pernah drive ke Morocco. Macam ni? Lebih. Banyak berhenti. Banyak berhenti lah. Dengan van yang model Jowo. Ya. Keluaran Jowo, model dia nama turunan. Masuk ferry 16 jam masuk dengan ferry. So, daripada sinilah yang digunakan istilah di kalangan pengikut Hanafi menyatakan takdirnya ataupun dianggarkan 3 hari 3 malam itu ialah salasa marahil, 3 marhalah. Kita biasa dengar istilah 2 marhalah saja. Kita jarang dengar istilah 3 marhalah. Lepas ni akan ada 4 marhalah pula lah. Ya. Kalau sebut saja qasar jamak 2 marhalah. Yang ini pada pandangan Imam Abu Hanifah 3 marhalah. Dan ditakdirkan kalau berjalan kaki ataupun dengan unta tu 3 marhalah ni dia boleh selesai dalam tempoh 3 hari 3 malam lah. Itu dulu. Sekarang mungkin 3 jam, 2 jam dengan train, dengan speed train dan sebagainya itu berbeza. Dia bersandarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah bin Ali yang menyatakan yamsahul mukim kamal yawmin wa laylah wal musafir salasata ayyamin wa layaliha. Orang yang bermukim dia boleh terus kekal untuk menyapu kakinya di atas khuf, sekali lah dengan khuf tu selama 1 hari 1 malam dia boleh pakai. Tetapi bagi musafir 3 hari 3 malam dan ditakdirkan dinisbahkan samalah dengan konsep salat ataupun konsep qasar ataupun ringkaskan sembahyang tadi. Dia kiaskan dengan berapa lama tempoh yang dibolehkan ataupun valid untuk kita sapu air wuduk itu di atas khuf yang kita tidak andalkan 1 hari 1 malam. Dan kemudian pandangan yang paling kuat iaitu pandangan jumhur. Jumhur artinya majoriti, artinya Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Abang Nah, Abang Lang dengan Abang Cik ni, Abang Long kata jarak itulah. Mereka bersepakat menyatakan bahawa kadarnya ialah kalau berjalan macam tadi ialah bukan 3 hari 3 malam tapi 2 hari sahaja yang mu'tadilan ataupun 2 marhalah. Marhalatan, 2 marhalah